إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, kita bersambung balik membaca kitab Al-Madkhal, Madkhal Al-Wusul. Dan kita semalam kita berhenti kepada Al-Syak dan kita akan sambung hari ini pada muka surat seterusnya iaitu Ma huwal al-wahmu as-su'al ma huwal wahmu ma huwal wahmu. Apakah dia waham? Semalam kita lihat zon. Zon tu dipanggil ghalabah, yang paling kuat. Ada beberapa pilihan tapi dia tarjih. Dia boleh tarjih bainal amraini. Jadi antara dua pilihan, yang ni lebih kuat rasanya. Bila kata syak, la maziyata li ahadihima, tak ada beza, tidak ada perbezaan di antara kedua-dua. Dua-dua kita kata boleh berkebarangkalian benar ataupun salah. Apa ni? Abang, zaman kita try belajar lah. See and respond. Okay. Jadi apakah waham? So dia dah tahu dah, zon tu lebih kuat. Ada setengah pengarang kata 70% and above. Persen tu boleh lah kita nak quantify, tapi tak semudah tu ya kita nak mengkuantitatif ataupun mengkuantitikan. Cuma kita kata tu lebih kuat je. Lebih kuat. Zon saya lebih kuat. Dengan beberapa perkiraan. Hari ini pula, mahwal wahmu, dia kata idrakut tarfil marjuh minal amrayni indal mudrik. Iaitu kita mendapat satu pihak yang agak lemah, marjuh. Kalau rajih, lagi kuat. Yang dapat markah 70%. Contohnya kita kata ada dua bekas. Contoh semalam lah, air dan juga air musta'mal dan air tahir mutahhir. Air bersih ataupun suci lagi menyucikan. Jadi ada dua bekas. Salah satu tu kita tak tahu. Dua-dua memiliki, dua-dua tu air yang kita nampak secara zahirnya sama. Cuma kita sedia maklum salah satu itu adalah musta'mal, salah satu tu ialah tahir. Okay, tahir ni boleh pakai lah untuk wuduk ataupun beristinja. Okay. Cuma kita nampak yang ini lebih kuat, lebih bersih. Rasanya ini adalah tahir, itu dipanggil yang rajih. Sementara yang musta'mal tu dipanggil marjuh. Itu je, tak payah pun. Tapi tengok perkataan hujung tu, indal mudriki, di sisi orang yang memahami ataupun mencapai. Yakni bermakna bermungkinan orang yang lain dia kata sebaliknya. Saya rasa bekas yang ni, bekas yang awak kata itu musta'mal, mungkin itu yang apa? Itu yang paling rajih. Yang awak kata bersih itu mungkin musta'mal. Lain orang, lain dia punya pemikiran ataupun dia punya anggapan. Sebab tu dia kata indal mudrik. Tapi kena ada lah dia punya amarah. Apa amarah? Tanda-tanda yang membuatkan dia berkata sedemikian. Dia tak boleh semata-mata. Sebab itulah dalam fiqh kata wa'alaihi bil ijtihad. Dia kena ijtihad. Untuk orang awam, itu di antara tempat kita boleh ijtihad lah. Cari kiblat, nak mengenal mana baju yang mungkin kena air, kena najis ataupun tidak najis. Okey, kita ijtihad. Tapi kalau masih lagi syak, masih lagi tak yakin, kita tolak dua-dua. Okay. Ada dua bekas, tapi kita tak yakin lah air ni. Apa yang awak nak buat? Saya buang air tu, saya tayamum. Itulah cara terakhir lah. Okay. Kalau saya tak yakin, saya rasa dua-dua bekas ni musta'mal, khalas. Kita buang air tu. Ataupun rasanya mutanajis, kita kena buang lah. Musta'mal ni paling kurang boleh lah pakai buat air kopi ataupun air teh. Tapi kalau nak pakai untuk berwuduk dah tidak sah. Istinja pun tidak sah, musta'mal dan sebagainya. Kita pun buang. Okay. Itu dipanggil kaedah lah. Jadi itulah maksud waham. So waham ni lawan kepada zon. Adapun syak berada di tengah-tengah. Baiklah. Ma ta'rifu usul fiqh. Apakah dia ta'rif usul fiqh? Okay. Kita dah bincang dah tadi. Apakah usul, apakah fiqh?
Secara mustaqil, secara bersendiri, usul ialah ma yanbani alaihi ghairuha. Apa yang terbina di atasnya benda yang lain. Okey. Apakah fiqh? Fiqh wal faham ataupun ma'rifah dan sebagainya. So, apakah usul fiqh? So, ni basic kita. Ilmu usul fiqh, ilmu apa dia? Jawapannya al-jawab, hiya adillatul fiqhil ijmaliyati wa turuqu istifadati juz'iyatiha wa hal adillatu fiqhil ijmaliyati wa turuqu istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Kan? Itu tiga benda kan? Apa dia? Usul fiqh apa? Ialah adillah, dalil fiqh yang ijmali. Apa dia lagi? Wa turuqu dia ataf terus kepada adillah. Wa turuqu istifadati juz'iyatiha, dan kaedah ataupun jalan istifadah, mengambil maklumat daripada juz'iyat. Juz'iyat apa? Okey. Juz'iyat apa? Juz'iyat tu dia punya ha tu ataupun dhamir ha tu kembali kepada mana? Kembali kepada adillatu fiqhi ijmaliyah. Okey. Iaitu wa turuq istifadati juz'iyatiha, ialah dan jalan-jalan istifadah daripada juzuk-juzuknya. Juzuk-juzuk mana? Juzuk-juzuk kepada adillatul fiqhil ijmaliyah. Faham? Okey. Apakah dia adillah fiqh ijmaliyah? Rasanya ada kot. Okey, adillah fiqh ijmaliyah ini antara dia macam ni lah. Yang al-kalam, aqsamul kalam ini. Okey, itu bukan, itu bab. Adillah fiqh ijmaliyah ni macam al-amru yufidul wujuba. Kalau ada fi'il amar, maksudnya adalah wujub. Itu contoh lah, contoh. Okey. Tapi benda tu macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham nas-nas? Kan? Adillah, nas pun dia adillah. Nas ni, sebab tu dia kata ijmaliyah. Ijmal sangat. Nas adalah ijmal. Kaedah adalah ijmal. Hadis adalah ijmal. Itu semua ijmaliyah. So, kalau benda tu ijmal, adakah kita boleh terus menghukum dengan benda yang ijmal? Tidak boleh. Nak tak nak, kita kena ada turuq istifadah juz'iyatiyah. Macam mana saya nak mengambil istifadah daripada juzuk adillah fiqh tersebut? Contohnya kalimah innamal a'malu binniyat, itu merupakan hadis. Okay? Tapi adakah petunjuk dia jelas? Itu masih lagi ijmal. Apakah ijmal? Umum. Ringkas. Apakah awak boleh faham dengan itu? Itu ayat penyata. So, kita pun menggunakan torik istifadah. Apa torik dia? Berbagai cara. Yang akhirnya kita kata, niat adalah perkara wajib di dalam setiap ibadat. Sedangkan dalil fiqh tu ialah ijmal. Apa dia? Innamal a'malu binniyat. Tapi bila kita gunakan turuq istifadah, menggunakan manhaj memahami hadis tersebut ataupun nas tersebut, akhirnya kita keluar dengan pendapat apa? Okey, setiap ibadah itu wajib disertakan dengan niat. Macam mana kamu dapat benda tu? Bagaimana kamu boleh sampai kepada maksud tersebut ataupun kepada cara istifadah itu? Kami ada turuk kami yang kami guna. Ada manhaj yang digunakan. Okay, so apakah dia usul fiqh? 3 benda. Dalil. Kedua, turuk istifadah, cara kita mengambil faedah daripada dalil tersebut. Yang ketiga apa? Wahalu mustafidiha, dan perihal berkaitan orang yang mengambil faedah daripadanya. Lebih tepat, wahalul mustadil, perihal keadaan mereka yang berdalil dengannya. Lebih tepat, wahalul mujtahidiha, dan perihal tentang yang berijtihad dengannya. Berijtihad dengan siapa tu? Mestilah para mujtahidin, para usuliyin. Okey? Bukan orang kita. Mustafid ni bukan kita ni, confirm bukan kita. Memanglah dia ada syurut-syurut dia.
Mesti ada syurut yang tertentu orang nak mustafid ini. Dulu kita belajar kalau dalam ilmu ulumul Quran, mungkin kita buka buku Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam Sayuti, juga Imam Burhan Al-Zarkashi dan sebagainya. Dia ceritalah siapakah layak jadi ahli tafsir, siapakah yang layak menjadi ahli usul fiqh ataupun usul fiqh. Ya, secara umum tidak semua ulama kita mewajibkan para usuli ini menghafal ayat Quran. Yang penting dia hafal ayat-ayat nas, yang ayatul ahkam, itu yang paling penting pun. Ayatul ahkam. Kita tahu ayatul ahkam. Okey. Tapi bila tengok syarat-syarat selepasnya itu, macam payahlah. Kena mahir bahasa Arab, tahu nasikh mansuh. Jadi benda tu tidak ada lah di kalangan orang Melayu yang mencapai maqam usuli. Bahkan ahli usul juga tidak ramai. Bahkan mujtahid usul juga lagi tidak ramai. Yang mujtahid usuli ialah mereka yang mempunyai mazhab sahaja. Maknanya ada di zaman-zaman awal Islam. Bila lepas tu tidak ada. Yang ada cumalah muttabi' ataupun mereka yang mujtahid dalam mazhab-mazhab tertentu. Okey. Jadi ilmu usul fiqh ni dianggap ilmu yang agak lama, agak awal-awal sebelum adanya fiqh. Bahkan sebenarnya dah ada pun. Usul fiqh dan fiqh ni wujud serentak. Okey. Baiklah. Mustafid siapa? Mujtahid. Okey. Yang kenapa lah kena ada cerita tentang hal mujtahid? Ialah kalau adillatul fiqh ni betul, ayat Quran dan hadis, wa turuqna macam betul, tapi kalau mustafid dia tak betul pun tidak valid. Kan? Dia ada semua ni. Kalau tiga-tiga ni betul mendapati kriteria dia, barulah dipanggil satu benda yang valid. Kam abwabu, okey. Ringkas Kam abwab usulil fiqh, berapa bab usul fiqh? Jawapan dia, okay, kita bacalah cukup untuk malam ni. 13 baban. Jawapan dia ialah abwabul takdir dia. Takdir dia abwabul fiqh 13 baban. Bab fiqh ada 13 bab. Pertama, al-awwalu aqsamul kalam wa hiya 10. Pembahagian kalam ada 10. Al-amru wan nahyu, arahan, tegahan, al-am wal khas, am khas, mutlaq wal muqayyad, mutlaq muqayyad. Mutlaq ni macam itlaq, lepas. Muqayyad ni dia terikat. Okay? Wal mujmal, ringkas. Wal mubayyan, diterangkan. Wal zahir, yang ambil zahir. Wal muawwal, yang kena takwil. As-sani af'al. Pertama kalam kan, kedua af'al, ketiga nasikh. Apa nasikh? Yang menasahkan. Rabi' mansukh, yang dinasahkan. Al-khamisul ijma', yang diijma' konsensus. Yang keenam akhbar. Akhbar ni berkaitan hadis Nabi. 7 al-qiyas. 8 al-hawdru, hadar. Okay. Apakah hadar? Hadar ni ialah yang haram lah. At-tasi'u al-ibahatu, yang harus. Yang ke-10 tartibul adillah, susunan pendalilan ataupun dalil-dalil. Al-hadi ashar sifatul mufti, sifat mufti. Okay. Al-sani ashar sifatul mustafti, sifat orang yang minta fatwa. Yang ke-11, yang ke-13 ialah ahkamul mujtahidi, hukum hakam tentang mujtahid. Ini secara umum. Nanti hopefully akan jumpa lah dia punya perincian dia. Okay. Itulah untuk simple lah, jelas secara ringkasnya tentang soalan yang ditanyakan kepada Syekh ni. Syekh ni jawab ni agak ringkas, tapi kita dapat jawapan. Jadi setakat ini kita boleh faham bahawasanya usul fiqh ialah ilmu yang tidak lari daripada membincangkan 3 perkara besar. Kalau dipelajari semualah. Okay. Dia nak bincang tentang dalil-dalil tu sendiri. Adillah tu sendiri. Adillah tu pula ada dalam Quran dan Sunnah dan juga kaedah. Jadi satu poin kena ambil, usul fiqh ni ilmu yang berasal daripada syariah, syarak, ilmu yang berkait dengan bahasa al-lughah, dan ketiga ilmu yang berkait dapat dengan al-aqlu ataupun al-ilmu al-aqli. Okay. Nanti kita akan nampak bagaimana sejajarnya perkara ini bergerak dalam usul fiqh. Adanya ilmu syarak,
ada ilmu bahasa dan adanya ilmu al-aqli, logik lah. Logik yang telah pun disusun mengikut acuan Islami, bukan total mengambil ilmu logik ataupun mantik ataupun makulat ulama-ulama Yunani ataupun Greek. Okay, jadi benda tu disusun dengan baik, itulah yang membuatkan para ulama boleh memahami nas dan mengeluarkan hukum dan tidak bertentangan dengan nas yang lain. Tidak senang, tak senang sebab ada nas yang khas, ada yang am, ada yang mutlak, ada muqayyad. Tak senang tu nak buat benda tu, melainkan mereka yang betul-betul mahir dalam bahasa Arab. Inilah yang telah pun disusun oleh para ulama usul fiqh ataupun usuliyin. Okey. Okey, setakat itulah malam ni, nanti video ni nak share kepada Luqman. Okey. Okey, masa tengok soalan Luqman kata banyak produk makanan yang dihasilkan Melayu Islam macam di Insta, FB tak logo halal jakib, adakah dengan bersandarkan kepada pembuat yang Melayu dan Islam kita boleh sangka produk macam tu berhalal? Okeylah. Ya soalan pertama man, makanan halal haram. Okey, kalau nak khusnudhan, fadal. Aulanya tanyalah. Ya, tanya. Dia kita nak syak benda ini, nak syak, nak memberikan waham dan sebagainya, kita kena ada imarah, dia panggil amarah. Amarah tanda lah. Kalau kita tengok dia ni macam tidak endah pasal agama. Contohlah kan, dia jual pun makanan, kek, pastry. Tapi dia, gaya dia pun, contoh kita bukan nak judge manusia. Tapi kita nak bertanya, itu hak kita sebab apa kita nak menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Dia punya gaya seksi, contoh lah perempuan kan. Kadang-kadang dia nak menarik orang tengok Instagram dia, dia mempromosi diri sekali. Itu benda biasa lah. Kalau Luqman buat kek mungkin kurang laku lah kan. Tapi kalau perempuan yang agak comel sikit, orang tak tengok kek lain. Okay, tak apalah. Jadi itu mungkin, jadi bagi orang biasa dia kata ini macam tak beriman, macam lah seksi kan. Betul kalau dia buat apa, letak alkohol apa, contoh kan. So kita ada hak. Pakai tattoo pula tu, pakai pula pakaian yang agak menjelitkan, pakai tattoo, tak pakai tudung confirm, rambut kalau hijau sebagainya. Kita pun syak. Bila syak, kita tak tentu lagi. Kita ada hak untuk bertanya, agak-agaknya bahannya okey tak ni? Halal ke tak ni? Kalau dia kata ini halal, saya menggunakan bahan-bahan yang halal, khalas, itu syahadah dia. Kan? Memanglah dia boleh tipu, betul. Tapi dalam hal tu kita dah dimaklumkan dengan apa yang sebenar, walaupun kita tak dapat melihat hakikat yang sebenar, dan kita bersandarkan pada pendapat dia, khalas, nak pegang silakan. Okay, tapi kalau min abwab ataupun babil wara', kalau kita nak jadi kewarak dan kita pun tak perlukan makanan tu, khalas, kita kata saya percaya tapi saya tak beli lah. Saya lebih berhati-hati. Tak kata yang ni lah, kita cuma tak beli je. Okay, siapa yang berhati-hati man tawarra'a, siapa yang berhati-hati, khalas, najadinuhu, akan selamatlah agama dia. Okay. Tapi kalau nak try dan kita yakin dengan penjual itu kan, orang kampung kita kenal, dan kita yakinlah dengan agama ataupun dengan keimanan dia, maka khalas, itu boleh walaupun tak ada jakim ke, tak ada halal mana-mana pun, kita percayalah dengan, sekohlah dengan dia punya maklumat. Okay. Itu cara yang lebih mudah, lebih selamat lah. Tapi kalau nak tak yakin, kan, kita nampak dia punya gaya tu, dia jual makanan rojak biasa, jual nasi goreng kan, tapi kita tengok penjualnya tak menepati syarat, katanya tak semayang dan sebagainya. Ya, dengan cara warak kita boleh tinggalkan, tapi tak boleh kita beranggapan dan juga menyebarkan, tak semayang tu, tantah ada anjing apa nanti, contoh lah, tantah ada arak apa, tak, salah. Di situ salah sebab kita menghukum langsung. Okay? Ingatlah kaedah kita usul fiqh mengajar untuk kita membuat tasdiqi, makanan ni halal, makanan ni haram, kita tasawur dahulu. Tasawur kita tak clear, jangan membuat sebarang statement. Kan? Nampak kek cantik, nampak orang pun cantik tapi seksi. Adakah dengan menggambarkan sedemikian kita boleh kata tasdiqi apa dia? Oh, makanan tu tidak halal. Tidak, salah tu. Sebab tasawur kita tidak isti'ab, tidak merangkumi. Cuma nampak mukanya, penampilannya seksi, nampak tangannya bertatu. Tapi itu tidak pantas untuk kita membuat hukuman itu adalah makanan yang haram. Salah. Cuma kita kata min abwabil wara'. Dalam sebabkan saya nak menjaga agama saya pun tak beli ya. Sorry. Tapi nak menghukum tidak, jauh sekali. Okey, itu pentingnya ilmu usul fiqh dan ilmu maqulat, mengajar kita untuk berfikir dengan betul. Melainkan ada khabar yang fiqh, tu cerita lain lah kan. Okey.
Kaedah tafsir tu kategori mana? Okey. Kaedah tafsir ialah kaedah mentafsirkan nas dipanggil kan. Memang usul fiqh kaedah tafsir ni kalau dalam di Masjid Azhar dipanggil dirasah an-nas. Okey, dirasah an-nas. Okey, itu mengenai kaedah tafsir. Kaedah untuk mentafsir, memahami nas secara fiqh. Itu dipanggil ilmu kaedah tafsir. Okey, sebab itulah buku asal tu, buku apa buku dia? Manahij Usuliyah, manhaj usul fiqh. Kan? Ilmu memanglah dari segi belajar, dari segi kursus ialah kaedah tafsir. Tapi buku yang kita baca itu Dr. Fathi dari ini itu ialah buku Manahij Usuliyah. Manhaj usul fiqh yang ada di ketika itulah. Okey. Itulah ilmu, betul lah. Itu memang umur usul fiqh lah. Okey, untuk hari ini setakat ini saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamu